Tuan hamba semua, penghulu kami sedang menanti. Silalah, tapi ingat, kalau baik hajat dibawa, baik jugalah yang kami sambut. Tapi kalau jahat yang dibawa, jahat jugalah yang kami balas. Serentak dengan tu terbentang lorong yang lurus dan cerah. Walaupun waktu tu dah nak gelap, mereka semua terpegun dan berpandangan sesama sendiri. Silakan, lembaga tadi bersuara lagi dan terus gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita berkasih dengan Puteri Jin part 2 dari Nukilan Abang Gani. Nak tahu kesudahan cerita ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Babi tu merengus keras. Abang Gani mula menggigil. Geligir susumpah dalam uncang terasa bergegar. Dalam keadaan tu, mereka semua hanya mampu berdoa supaya selamat. Tak boleh buat apa lagi. Tiba-tiba, "Hitam, kenapa tu? Ada siapa datang?" Terdengar satu suara perempuan yang lembut dan halus dari semak sebelah kanan. Babi tu menoleh ke arah suara tu. Suasana yang tadi agak panas membahang bertukar jadi sejuk. Hening, terasa macam berada di alam lain. Mereka semua tergamam. Abang Gani mula syak sesuatu bila suhu jadi sejuk dengan tiba-tiba. Maknanya ada sesuatu yang menyerap haba. Kalau manusia yang berjisim dan dijadikan dari tanah perlukan makanan dan minuman untuk tenaga, makhluk yang dijadikan dari api perlukan haba panas dan asap untuk jana tenaga atau kuasanya. Jadi kalau kita ke suatu tempat dan tiba-tiba terasa seram sejuk sampai meremangkan bulu roma, maknanya dekat situ ada makhluk lain yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Mereka cuma tunggu apa yang akan terjadi. Tak mampu nak teruskan langkah sebab babi tu masih ada dekat situ. Tiba-tiba macam ada angin yang bertiup perlahan dari arah suara tadi. Bersama dengan tiupan angin tu, muncul satu gumpalan asap bergerak perlahan dan berhenti dekat babi. Dan gumpalan asap tu membentuk macam lembaga manusia. Seorang wanita muda yang sangat cantik dengan pakaian bangsawan, macam pakaian puteri Raja Kayangan, siap dengan mahkota di kepala. Dia pegang sebatang tongkat dekat tangan kirinya. Dada Abang Gani berdegup kencang bila perasan tongkat tu dibuat dari buluh, sama macam buluh tumpat dekat rumah Mak Lang. Wanita tu tersenyum pandang mereka semua sambil tangan kanannya gosok-gosok kepala babi tu. Wanita tu bersuara, "Maaf ya kalau si Hitam ni dah takutkan tuan-tuan semua. Dia memang begitu. Pantang jumpa orang asing, mulalah nak diserangnya. Tapi rasanya dia tak apa-apakan tuan-tuan semua kan? Dia cuma mengusik saja. Dia peliharaan saya. Saya bela sejak kecil." Babi tu macam faham. Ia tunduk dan telinganya bergerak-gerak. Rupanya babi tu bernama si Hitam. "Tak apa Hitam, janganlah risau. Mereka semua ni bukan orang jahat. Mereka tetamu kita. Pergi dapatkan sedikit juadah untuk tetamu kita ni." Si Hitam macam faham, lalu bergerak ke arah semak sebelah kanan. Kemudian wanita tu ajak mereka semua ke rumah dia. Lepas berbincang, akhirnya mereka semua setuju nak ikut wanita tu ke rumahnya demi tajul. Lagipun rasanya sekarang mereka dah masuk ke alam lain, dalam dimensi ruang masa yang berbeza. Jangan terus percaya dengan apa yang kita nampak. Kalau kita lihat air, ia mungkin api. Kalau kita lihat buah,
ia mungkin duri, kata Abang Gani. Mereka pun mulakan langkah dengan berhati-hati ikut wanita tu. Terdetik dekat hati Abang Gani nak ambil daun serunai laut yang tumbuh melia di tepi lorong berluka tu, baca sesuatu dan lekapkan daun tu di keningnya. Ya Allah, macam nak gugur jantung Abang Gani dengan apa yang dinampak. Ternyata wanita tu berkepala babi dan cara jalannya pun tak pijak bumi, terapung sikit macam bergerak atas angin. Tapi bila Abang Gani tanggal daun serunai laut tu, pandangannya kembali macam biasa. Wanita tu kelihatan normal, macam manusia biasa, cantik. Namun Abang Gani diam dulu, tak ada masa nak ceritakan pada kawan-kawan dia. Apa pun terpaksa ikut je lah dulu. Mula-mula je lorong tu nampak semak dan berhutan. Tak lama kemudian keadaan bertukar. Mereka masuk ke sebuah perkampungan yang indah, macam perkampungan Melayu lama. Rumah-rumah kayu bertiang dengan bentuk dan ukiran seni. Orang-orang kampung jalani kehidupan masing-masing. Lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Beberapa wanita separuh umur tengah asyik menumbuk padi. Si lelaki tengah meraut buluh di pelantar. Ada yang berjalan sambil kandar haiwan buruan, jinjing buah-buahan dalam baku rotan. Kanak-kanak berkejaran dengan gadis-gadis manis yang tersenyum simpul dekat jendela dengan sekuntum mawar terhias di sanggul. Semuanya tersenyum mesra sambut kehadiran mereka. Akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah yang agak besar dan cantik. Rumah bertiang agak tinggi dengan tangga kayu berukir awan larat dan pucuk rebung. Wanita tu berhenti dekat kaki tangga dan toleh pada mereka sambil tersenyum dan bersuara, "Inilah rumah hamba. Silalah naik bertemu ayahanda dan bonda. Rehatkan tubuh dan nikmati sedikit juadah yang ada." Mereka semua dijemput masuk oleh seorang lelaki separuh umur yang Abang Gani rasa mungkin sebaya dengan Cu Hasan dan Pak Long. Orangnya bertubuh tegap, sasa, berseluar hitam dan tak berbaju. Rambutnya panjang paras bahu, berjambang nipis tapi wajahnya nampak bersih. Abang Gani rasa mungkin dia adalah ayah kepada wanita tu. Lelaki tu pelawa mereka duduk atas tikar mengkuang besar yang hampir menutupi seluruh ruang tamu rumah tu. Dari arah dapur muncul wanita tadi dengan seorang lagi wanita yang mungkin ibunya. Tiba-tiba terdengar bunyi rengusan dari kaki tangga. Mereka serentak menoleh. Kelihatan si hitam tadi tengah menggonggong sebuah bakul yang penuh dengan buah-buahan. Dah balik pun si hitam. Mawar suruh dia cari buah tadi, kata wanita tu pada ibunya dan turun ambil bakul tu. Rupanya nama dia Mawar. Kemudian dia naik dan letakkan bakul buah depan mereka semua. Sebenarnya dari perjalanan tadi perut Seli dah bermula-mulas nak membuang. Disebabkan dah sampai dekat rumah tu, dia pun bagi tahu nak buang hajat. Mawar bawa dia ke sungai. Harap-harap Seli selamatlah dekat sana. Kemudian dengan sopan lelaki tu bertanya apa hajat mereka kemari. Sebenarnya hajat kami nak cari anak buah yang hilang dah beberapa hari. Oh begitu, si Tajul agaknya. Mereka semua terperanjat dan berpandangan sesama sendiri. Macam mana dia boleh tahu pasal Tajul? Mungkinkah mereka yang larikan Tajul? Tapi mana Tajul dan sekarang? Mungkin Seli pula. Tuan rumah dan isterinya tersenyum pandang mereka yang nampak gelisah. Macam mana tuan tahu? Kami belum cerita pun nama anak buah kami yang hilang tu. Cu Hasan bersuara. Pak Long Arif cuma mengangguk-anggukkan kepala. Mak Ye semakin gelisah. Matanya perhati ke segenap ruang rumah macam cari kelibat Tajul. Sesekali dia jenguk keluar pintu. Abang Gani pejamkan mata, cuba cari jawapan. Tuan rumah tak segera menjawab. Sebaliknya pelawa mereka makan buah-buahan tu macam nak ubah tajuk. Mereka rasa sangat serba salah nak makan ke tak sebab buah-buahan tu dibawa oleh seekor babi. Walaupun babi tu tak menggonggong terus dari mulutnya, cuma menggonggong tangkai bakul, tapi macam mana cara ia pungut buah-buahan tu dan isinya dalam bakul. Pak Long Arif, Cu Hasan dan Mak Ye pandang Abang Gani. Abang Gani tarik nafas dalam-dalam dan geligir sesumpah dia bergerak-gerak lagi. Tuan rumah dan isterinya terus pelawa. Kalau ditolak mesti mereka terasa hati, tapi rasanya mereka bukan manusia biasa. Abang Gani sendiri dah nampak anaknya wujud seimbas berkepala babi. Dia pun belai babi macam manusia belai kucing. Abang Gani pejamkan mata lagi sambil genggam umcang yang berisi geliga tu dan cuba berdialog secara batin. Terdetik di hati supaya makan je buah-buahan tu. Kalau ditolak, usaha cari Tajul mungkin akan sia-sia. Silalah, apa tunggu lagi? Atau mungkin terasa jijik dengan kami? Abang Gani tersentak bila isterinya kata
mata macam tu? Apa maksudnya? Adakah dia tahu mereka dah mula syak yang mereka adalah siluman babi? Akhirnya Abang Ani capai sebiji buah kundang yang random dan celup buah tu dalam mangkuk putih berisi air yang memang disediakan dekat situ cuma sebagai syarat. Kemudian Abang Ani mengangguk pada kawan-kawan dia dan terus suap ke mulut. Terbeliak biji mata Pak Long. Cuasan dan Mak Yeh terkebil-kebil. Tuan rumah dan isterinya tersenyum bila tengok Abang Ani makan buah tu. Lepas tu Abang Ani ambil pula buah rambutan gading dan celupkan dalam air juga. Cuasan tercengang tengok gelagat Abang Ani. Mak Ayah yang tadi bersandar tepi pintu mula rapat. Abang Ani tahu mereka rasa pelik. Buah rambutan tu masih berkulit, masih belum dikopek. Kenapa pula dicelupkan sekali dengan kulitnya dalam air? Sepatutnya dikupas dulu kulitnya dan tak perlulah dibasuh lagi isinya. Tapi Pak Long Arif selamba je. Mungkin dia tahu kenapa Abang Gani buat macam tu. Sebenarnya Abang Gani dah rendam geliga susumpahnya dalam air tu diam-diam masa basuh buah kundang tadi. Mungkin Pak Long sempat perasan. Akhirnya Mak Ayah pun ambil sebiji anggur hijau. Tapi dia teragak-agak. Mak Ayah pandang Abang Ani dan Abang Ani mengangguk sebagai isyarat. Lalu Mak Ayah celup buah tu dalam air sebelum makan. Lepas tu Cuasan pun ikut makan juga. Tapi Pak Long tak makan buah tu lagi. Dia nampak serius sambil matanya renung ke bahagian layar bumbung rumah macam mentafsir sesuatu. Macam tulah. Jangan segan-segan. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, kata tuan rumah. Terpancar kepuasan di wajahnya. Mungkin sebab mereka dah mula masuk dalam perangkapnya. Ini sekadar basah tekak. Sekejap lagi kita makan nasi pula, kata isterinya. Lalu bangun menuju ke dapur. Mereka tersentak lagi. Makan nasi yang dimasak oleh siluman babi. Biar betul Mak Ayah dan Cuasan nampak semakin gelisah. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari arah pintu dapur. Muncul Seli dan Mawar. Seli nampak segar dengan rambut yang masih basah, tapi dia dah nampak lain. Seli pakai seluar hitam dengan baju tanpa lengan yang tak berbutang. Abang Ani amati baju tu. Ia dibuat dari kulit binatang. Jangan-jangan kulit babi. Sudah, Seli pun dah terjebak. Mawar bersuara, suka betul adik Anang Merah ni berendam tadi. Mandi-manda dengan dara-dara kampung ni sampai tak nak balik. Dia dah jatuh hati dengan Suria Dama. Dah nekat nak kahwin dengan Suria katanya. Baguslah, bertambah lagi kaum kita. Anang Merah? Adik Seli inilah. Sekarang namanya Anang Merah. Mereka semakin bingung. Seli tersengih je. Mak Ayah renung dia dengan wajah serius. Pak Long pandang Abang Ani. Abang Ani mengeluh panjang. Ternyata Seli dah dirasuk. Namun mereka tak boleh buat apa-apa lagi, cuma menanti apa dugaan selanjutnya. Kemudian si ibu dan Mawar pergi ke dapur. Mereka menanti dengan penuh debaran. Mak Ayah sedikit menyesih bila Seli duduk dekat dia. Tuan rumah tersenyum je pandang mereka yang semakin resah. Kemudian tercium bau masakan, bau gulai rempah giling. Abang Ani pandang keluar pintu. Entah pukul berapa sekarang ni. Rasanya dah agak lama mereka dekat situ. Sepatutnya dah petang melewati waktu asar, tapi dekat situ keadaannya sama je. Susah nak bezakan tengah hari atau petang. Jangan bimbang, tuan hamba semua boleh jumpa Tajul. Dia sekarang di Desa Lindungan Bayang, tak jauh dari sini. Cuma beberapa piak pinang je, kata tuan rumah. Cuasan kelihatan terpegun. Piak pinang adalah nama sukatan jarak orang dulu-dulu. Sepiak pinang lebih kurang 1 jam perjalanan. Biasa orang dulu bawa bekas sirih pinang bila berjalan jauh. Bila penat, mereka akan berhenti rehat dan makan sirih pinang sepiak. Beberapa piak pinang ertinya beberapa jam berjalan kaki. Sebenarnya Tajul dah ditunangkan dengan anak saudara hamba yang tinggal dekat situ. Tajul kena kahwin dengan kaum kami sebab dia dah ambil cincin tanda sebelah pihak kami. Cincin tanda? Ya, Tajul dah ambil buluh tumpat kami. Itulah cincin tandanya. Boleh saja kalau nak ambil Tajul kembali, tapi dengan syarat. Belum sempat habis berkata, si isteri panggil dari dapur, suruh tuan rumah tolong bawakan hidangan untuk tetamu mereka. Tuan rumah bangun menuju ke dapur. Mak Ayah datang dekat Abang Gani. Macam mana Gani? Kena makan juga ke? Cuasan dan Pak Long pandang Abang Gani. Ya, kita ikut je. Saya akan cuba tawarkan. Harap sesumpah dapat ambil makanan tu ketika di dalam mulut kita sebelum kita terpaksa menelannya, kata Abang Gani. Cuasan tarik nafas lega. Pak Long dan Mak Ayah mengangguk tanda faham. Seli tersenyum sendirian sambil baring tepi dinding. Dia macam dah berada dalam dunia khayalan yang cukup indah dan penuh bahagia. Mereka tunggu dengan debaran sambil berpandangan sesama sendiri. Bau masakan makin kuat. Apatah lagi sejak perjalanan tadi mereka belum makan apa-apa melainkan buah-buahan tadi. Bekal yang dibawa pun belum terusik. Entah masih boleh dimakan atau tak. Situasi dalam perjalanan tadi membuatkan mereka terlupa mengisi perut. Tak lama kemudian
tuan rumah bersama isteri dan Mawar keluar bawa hidangan. Tuan rumah bawa dulang sederhana besar yang berbentuk gadang, sejenis bekas yang biasa digunakan untuk menampi padi, beralas daun pisang berisi nasi putih. Isterinya bawa talang besar berisi beberapa jenis lauk, manakala Mawar bawa minuman berwarna merah hati. Juadah tu pun dihidangkan depan mereka. Seli terus bangun dan duduk bersila sebelah kiri Abang Gani sambil tersengih. "Jemputlah, jangan segan-segan," pelawa tuan rumah. Ya," jawab cuasan sambil jeling Abang Gani. Mak Ayah nampak gelisah, tapi Pak Long nampak tenang je. Pak Long tunduk dan kelihatan mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Seli terus cedok nasi untuk mereka semua. Mak Ayah menjeling tajam. Abang Gani segera tarik mangkuk basuh tangan. Masa basuh tangan tu, Abang Gani rendamkan sekali geliga sesumpah yang terselit antara jari manis dan kelingking. Pak Long perasan Abang Gani buat macam tu. Seli hulur satu persatu pinggan-pinggan berisi nasi kepada mereka. Dia kelihatan amat teruja. Macam tu lah. Kan tak lama lagi nak jadi orang sini, kata Mawar. Silalah semua, makan kenyang-kenyang je. Hamba ada kerja sikit. Kalau nak tambah apa-apa, beritahu saja pada isteri dan anak hamba. Tak makan sekali ke? Tak apa, nanti saja hamba makan. Tuan rumah terus turun tangga. Isterinya dan Mawar pula teman mereka makan, macam nak pastikan yang mereka semua ni betul-betul makan juadah tu. Seli dah nak mula suapkan nasi ke mulutnya. Cepat-cepat Abang Gani suruh dia basuh tangan dulu. Lepas tu yang lain pun ikut basuh tangan juga. Setelah beberapa suap, Cuasan dan yang lain-lain jeling Abang Gani dengan senyuman lega. Syukurlah ikhtiar Abang Gani termakbul. Ternyata makanan yang disuap hilang dalam mulut, tak payah nak telan-telan. Tapi Seli bila nampak hakumnya bergerak-gerak, Abang Gani tahu dia betul-betul dah telan makanan tu. Maknanya makanan yang disuapnya tak hilang. Ikhtiar Abang Gani tak menjadi pada Seli. Mungkin sebab pukau yang dikenakan pada dia terlalu kuat dan sebati. Tak apalah, biarkan je dulu. Nanti ikhtiarkan supaya dia muntahkan semula. Tak baca doa dulu ke? Tiba-tiba pertanyaan isteri tuan rumah tu membuatkan mereka tersentak. Nasib baik Pak Long bijak menjawab, "Oh, kami biasa baca doa sendiri-sendiri dalam hati." Abang Gani tarik nafas lega. Mana mungkin baca bismillah pada makanan yang belum pasti halal haramnya. Mereka cuma makan sepinggan je, melainkan Seli yang tambah beberapa pinggan. Sikit sangat makannya, tak sedap kah? Memang kalau berjalan jauh kami makan sekadar kenyang je. Kalau makan terlalu banyak, takut nanti malas nak bergerak pula. Sedap sungguh gulai burung ni. Burung apa ya? Oh, itu burung Sinta. Seli masih makan lagi cedok gulai burung tu. Bila Abang Gani amati, biasanya bahagian kaki burung tu cuma ada isi sampai ke paras lutut, tapi yang ni berisi sampai ke jari-jari kaki. Bila Seli cedok bahagian kepala pula, tekak Abang Gani ni terasa kembang, macam nak termuntah. Tengkorak burung tu agak besar dari kepala burung Sinta. Maknanya itu bukan burung Sinta. Daging salai tu pula entah daging apa. Dari tekstur dan urat-uratnya tak mungkin daging babi. Mana mungkin mereka makan bangsa mereka sendiri. Entahlah apa yang Seli dah telan tu. Siput pula rasanya memang siput betul. Lepas makan, mereka berehat, bersandar ke dinding. Entah pukul berapa sekarang ni. Rasanya dah semakin petang. Mata terasa berat, kepala terasa pening. Entah air apa tadi. Bila minum tetap rasa dikerongkong. Cuma makanan je yang berjaya dihilangkan. Mata mereka sekejap pejam, sekejap celik. Ada yang separuh sedar. Tapi Seli nampak sangat ceria. Dia mundar-mandir dalam rumah tu, beramah mesra dengan keluarga tu. Mak Ayah cuba tegur, tapi Abang Gani suruh biarkan je. Sememangnya Seli dah masuk jauh ke alam siluman tu. Sesekali nampak Seli bergurau senda dengan seorang gadis cantik dekat pintu dapur. Tapi bukan Mawar. Mungkin kawan Mawar, atau mungkin gadis tu Surya Dama yang Seli dah jatuh hati tu. Patutlah, memang cantik orangnya. Berkulit putih kuning dengan rambut panjang cecah pinggang, pakai kebaya merah, berwajah bujur sirih dan belesung pipit. Bentuk tubuhnya amat sempurna. Dalam keadaan separuh sedar, tiba-tiba suasana bertukar malam. Abang Gani rasa macam di alam mimpi. Memang pelik dimensi waktu dekat situ. Suasana agak terang dengan beberapa pelita di setiap tiang. Kita nikmati makan malam pula ya. Tiba-tiba tuan rumah bersuara. Entah bila dia pulang, dia bersila dekat tengah ruang tamu sambil tersenyum pandang mereka. Tak apa, kami kenyang lagi. Lagipun kami kurang makan malam
malam kalau dah makan lewat petang, jawab Mak Ye. Cepat-cepat Cuasan mengangguk. Abang Gani dan Pak Long tarik nafas lega. Seli pula ada dekat dapur tengah makan lagi, dilayan oleh Mawar dan Suria. Seli nampak segar dan ceria. Dia tak alami keadaan macam kawan-kawannya yang sedikit pening dan berat mata. Tak apalah kalau begitu, tuan hamba semua mungkin penat. Berehatlah, esok nak jalan jauh. Tapi apa pun minumlah dulu sebelum beradu, kata tuan rumah, lalu suruh Mawar bawa minuman. Entah air apa, nampak macam air nira atau tuak. Tapi kali ni Abang Gani tak sempat tawarkan minuman tu sebab tuan rumah sendiri yang tuangkan dalam gelas satu persatu. Sebelum minum, Pak Long, Cuasan dan Mak Ye jeling pada Abang Gani, dan Abang Gani hanya mengangguk lagi. Rasa nak tuang je air tu keluar tingkap, tapi tuan rumah tengah bersila dekat depan, terpaksa teguk jugalah. Mula-mula Abang Gani ingat air tu mesti pahit atau masam, tapi manis dan sedap macam air tembikai susu. Lepas minum, mata mereka terasa semakin berat. Tuan rumah suruh tidur dalam bilik tetamu, tapi mereka tolak dan pilih untuk tidur dekat ruang tamu je. Tuan rumah terus sediakan bantal yang empuk dan selimut yang lembut bagaikan sutera. Seli entah tidur dekat mana. Tak lama kemudian, Cuasan dan Mak Ye mula berdengkur. Nasib baik Abang Gani sempat gosok geliga dekat pangkal urat leher dia dengan Pak Long yang tidur dekat sebelah kirinya. Jadi mereka berdua tak tidur lelap sepenuhnya. Lepas tuan rumah padamkan pelita, Abang Gani tersedar bila terasa gatal dekat leher. Abang Gani garu dan tertangkap satu kuntil kecil. Abang Gani amati benda tu dalam samar lampu dama yang masih terpasang dekat dapur. Rupanya itu kutu babi. Terus Abang Gani beristighfar dan baca surah kursi. Rumah yang besar indah tu macam dipenuhi lalang dan semak samun. Abang Gani terus kejutkan Pak Long Arif dan berbisik ke telinganya, "Pak Long, kita sebenarnya tengah tidur dalam jerumun babi." Bila terjaga pagi tu, keadaan dah kembali normal. Bukan lagi jerumun babi atau sarang babi macam yang Abang Gani dan Pak Long nampak semalam. Dah bangun pun tetamu kita. Kalau nak basuh muka, air dan tempayan bawah sana, kata tuan rumah. "Jom ikut aku kalau nak mandi sungai." Tiba-tiba terdengar suara Seli dari kaki tangga. Rupanya dia dah mandi dulu. Entah dekat mana dia tidur semalam dah. Tidur ke tak pun tak tahu. Tapi mereka semua cuma basuh muka dan berkumurnya dekat bawah. Bila naik ke rumah semula, tuan rumah dah sediakan ubi kayu rebus dan air kopi. Kali ni mereka terus makan je. Lepas makan, mereka bersiap dan minta diri untuk teruskan hajat cari tajul. Tuan rumah bagi sedikit petua dan petunjuk jalan, dan si hitam diarahkan untuk tunjuk arah ke tempat tajul tu. Tuan hamba semua akan jumpa tajul. Ikut saja si hitam, nanti akan sampai ke satu batu berbentuk gajah tengah berlutut. Tengok dari celah belalainya yang tergulung. Tapi jangan lupa janji kita. Kalau nak tajul, anang merah ni sebagai galang gantinya, kata tuan rumah sambil gosok kepala Seli penuh mesra. Mereka kebingungan. Bersusah payah nak cari tajul, sekarang kena tinggalkan Seli pula. Mana mungkin, takkan keluarga Seli nak biarkan. Mereka berpandangan sesama sendiri, terpaku dengan amanat tuan rumah tu. Abang Gani berfikir kejap. Baiklah, kami janji akan serahkan anang merah. Tapi apa pun dia kena ikut kami dulu cari tajul. Dan dia juga kena pulang dulu ke kampung kami untuk bagi tahu dan minta restu keluarganya. Itu adat kami, kata Abang Gani. Semua terbeliak biji mata. Cuasan pandang tepat Abang Gani sambil mukanya berkerut. Pak Long dan Mak Ye pun sama. Cuma Seli je nampak sangat gembira. Lalu Abang Gani kenyit mata pada Cuasan dan Pak Long. Sebenarnya Abang Gani dah rancang satu muslihat. Mana mungkin nak serahkan Seli pada siluman-siluman tu. Tapi sekarang terpaksa ikut rentak mereka dulu untuk dapatkan tajul. Hampa 4 orang je lah yang pergi. Biar aku tunggu saja di sini. Aku dah tak larat nak berjalan, kata Seli. Sebenarnya dia nak bersama dengan Suria Dama, kekasih baru dia tu. Mak Ye jeling tajam, geram dengan gelagat Seli tu. Cuasan yang berada dekat depan baru nak mula langkah, berpaling ke belakang. Pak Long bersuara, "Hang kena ikut juga. Kita dah janji sejak dari rumah. Jangan risau kekasih hang, tak ke mana. Lepas jumpa tajul nanti, kita uruskan hal hang pula. Hang nak menikah dengan Suria kan?" Seli tersengih sambil anggukkan kepala. Kroh, 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 bunyi rengusan keras. Si hitam dah tunggu dekat depan. Mereka pun mula bergerak. "Kemana ahli kita ni, San? Rasanya dah terlalu jauh dengan kampung kita," tanya Pak Long. Cuasan berhenti melangkah. Matanya meninjau sekeliling. Si hitam terus berjalan. "Rasanya arah tu menghala ke sempadan Siam," jawab Cuasan. Mak Ye mengeluh, lalu keluarkan rokok Craven A. Dia ambil sebatang dan hulur kotak rokok pada Abang Gani dan Pak Long. Bila bagi dekat Seli, dia buat tak tahu je, macam dah tak minat nak merokok. Dia lebih banyak tersenyum sendirian. Mereka teruskan langkah sambil hisap rokok dengan suasana pegunungan yang agak
berkabus di awal pagi. Si hitam entah dah lesap ke mana. Mereka tak indahkan sangat. Masa tengah rancak melangkah tu, tiba-tiba Cu Hasan berhenti. "Awak pula San?" tanya Pak Long. Cu Hasan tak menjawab. Dekat satu seleko yang menurun, kelihatan sekumpulan orang asli tengah berjalan ke arah mereka. 3 orang lelaki, 3 orang wanita dan 4 kanak-kanak, termasuk seorang bayi yang tengah lena dalam kendong kain digalas ibunya. Mereka kelihatan tak terlalu kuno dengan pakaian agak moden. Yang lelaki pakai seluar slack, pakai seluar track dan seluar pendek, tapi tak berbaju, sambil bawa sumpit dan golok di pinggang. Salah seorang jinjing guning plastik yang kelihatan bergerak-gerak. Entah apa isinya tah, mungkin biawak atau bani, sejenis kura-kura gunung. "Nak ke mana encik? Cari biji ke?" Lelaki orang asli yang paling depan tegur. "Bukan cari biji, tapi cari kawan kami yang hilang dah beberapa hari," jawab Cu Hasan sambil terangkan hajat mereka. Bertanya kalau mereka ada ternampak kelibat tajul. "Kampung Lindungan Bayang? Tak pernah dengar pun. Rasa tak ada kampung dekat kawasan ni. Cuma beberapa kampung-kampung kecil puak kami je," jawab kawannya pula. Sebelum sambung perjalanan semula, mak ayah bagi rokok seorang sebatang pada 3 orang lelaki asli tu. Mereka bergerak menuruni lurah-lurah gunung. Sampai dekat satu kawasan aliran air yang jernih, mereka berhenti sekejap, basuh muka dan Cu Hasan isi air dalam botol. Katanya itu air galian sejati. Kemudian mereka bergerak lagi sampai ke satu anak sungai yang sangat jernih. Kali ni Selia ambil kesempatan untuk mandi dekat situ. Mereka biarkan je. Lepas tu mereka bergerak semula, daki tebing yang landai sampai ke kawasan kebun getah. Rasanya mereka dah masuk sempadan Siam. "Kebun siapa pula ni?" tanya Pak Long sambil perhati kawasan sekitar. Tiba-tiba bunyi macam daun kering dipijak dari depan dan nampak seorang gadis tengah menoreh getah dengan seorang lelaki yang mungkin ayahnya. Mereka keheranan tengok Abang Ngani dengan kawan-kawannya. Si ayah tegur mereka dalam bahasa Siam. Sahlah, mereka dah melewati sempadan Siam. Cu Hasan dan Mak Yeh pandang Abang Ngani sebab Abang Ngani boleh cakap Siam sikit-sikit. Abang Ngani pun bagi tahu tujuan mereka dan bertanya tentang kampung Lindungan Bayang. Tapi mereka tak pernah dengar nama kampung tu. "Cuba cari sebelah sana," kata anak gadisnya sambil tunjuk ke arah timur. Mereka berpandangan. Kemudian Pak Long anggukkan kepala dan sedikit tunduk bagi hormat, lalu minta diri. Mereka pun berpatah balik keluar dari kawasan Thailand dan menuju ke arah timur. Waktu tengah hari mereka berehat. Mak Ayah dengan Abang Ngani masak bekalan mereka, sementara Seli berbaring bawah pokok kerdas sambil tersenyum. Lepas makan dan berehat, mereka sambung perjalanan semula. Kali ini mereka masuk kawasan hutan tebal sampai melewati waktu asar. Akhirnya mereka sampai ke satu kawasan. Cu Hasan nampak kusyuk pandang ke satu arah. "Ada apa Cu?" tanya Mak Yeh. Cu Hasan tunjuk ke arah sebuah batu besar berbentuk seekor gajah tengah berlutut. Abang Ngani teringat pesan tuan rumah siluman babi tu. Jumpa batu bentuk gajah tengah berlutut, tengok melalui belalai yang tergulung. "Ya, itulah tandanya," kata Pak Long dan Cu Hasan mengangguk. "Nak masuk sekarang ke? Tapi nak masuk ke mana?" Abang Ngani melangkah perlahan ke arah batu tu. Semakin dekat, terasa seram semacam. Suasana jadi hening, sejuk dan sepi. Abang Ngani terus hampiri dan bila sentuh batu tu terasa macam ada aura meresap ke segenap tubuh. Rasa kebas dan seram sejuk. Batu tu berwarna kelabu putih dan betul-betul macam seekor gajah dengan saiz yang cukup sempurna. Cuma ada beberapa benjolan dan pengelupasan. Gajah tu tengah berlutut dengan belalainya bergulung macam tengah menyuap sesuatu ke mulutnya. Abang Ngani beristighfar dan baca ayat kursi, lalu perlahan mengintai ikut celah gulungan belalai itu. Mulanya nampak berkabus je, kemudian beransur-ansur kabus tu hilang dan terlihat satu pemandangan yang sungguh menakjubkan. Abang Ngani nampak satu perkampungan yang damai dengan sawah-sawah padi dan pokok-pokok kelapa berjejeran, dan di antara rumah-rumah yang berselerakan kelihatan sebuah rumah dengan anjung yang luas. Ramai manusia dekat situ dengan pakaian yang indah berwarna-warni, tapi lebih kepada warna kuning keemasan. Abang Ngani tarik nafas panjang. Cu Hasan dan Pak Long dekat belakang nampak resah. "Nampak apa?" tanya Cu Hasan. Abang Ngani tak menjawab. Dia masih perhati ikut celah belalai gajah batu tu. Tiba-tiba kelihatan seseorang yang mereka semua kenal, Tajul. Dia berpakaian macam pengantin dalam busana kuning keemasan, tengah duduk atas kerusi kayu berukir indah, dan dekat sebelah dia ada seorang gadis cantik juga dalam busana kuning keemasan macam tengah bersanding. Diapit 2 wanita di kiri kanan pegang kipas tangan yang besar. Nampaknya mereka tengah jalankan upacara persandingan. Tiba-tiba pemandangan tu jadi kabur. Abang Ngani tersentak bila batu gajah tu seakan bergerak dan jadi panas. Abang Ngani berundur untuk bagi peluang pada Cu Hasan tengok pula. Cu Hasan
mengintai ikut celah belalai tu. Dia gosok mata beberapa kali dan tengok semula, kemudian berundur dengan wajah sedikit hampa. "Nampak San?" tanya Pak Long. "Nampak macam sekumpulan manusia, tapi sama-sama gelap je," jawab Chu Hasan. Kemudian Pak Long pula tengok. "Lama juga Pak Long intai. Nampak macam dia tengah baca sesuatu." Kita ikut arah ni je, tapi tunggu lepas maghrib kot," kata Pak Long. Mereka pun berehat dekat situ sementara tunggu malam. Waktu tu dah remang senja. Mak Ayah nak pasang kemah, namun Chu Hasan cakap tak payah sebab mereka tak lama berada dekat situ. Tiba-tiba kedengaran rengusan keras dari pokok jerai arah kiri Batu Gajah. Serentak mereka menoleh. Abang Ani mula rasa seram semacam. Mak Ayah nampak menggigil. Dalam sama-sama senja, kelihatan beberapa sosok tubuh yang amat besar, tinggi dan berbulu hitam dengan mata merah menyala, bertanduk renung tajam ke arah mereka. Pak Long terus baca sesuatu dan Chu Hasan bersedia dengan golok perak dekat pinggang. Mak Ayah pegang tangan Seli yang nampak macam nak meluru ke arah lembaga-lembaga tu. Tiba-tiba salah satu lembaga tu bersuara, Tuan hamba semua, penghulu kami sedang menanti. Silalah, tapi ingat, kalau baik hajat dibawa, baik jugalah yang kami sambut. Tapi kalau jahat yang dibawa, jahat jugalah yang kami balas." Serentak dengan tu terbentang lorong yang lurus dan cerah walaupun waktu tu dah nak gelap. Mereka semua terpegun dan berpandangan sesama sendiri. Silakan, lembaga tadi bersuara lagi dan terus gaib. Mereka pandang lorong yang cerah yang kelihatan berkabus dekat ujungnya. Tu, sejak bila dia dekat situ? Tadi entah ke mana hilangnya, kata Mak Ayah sambil tunjuk ke arah si hitam yang dah bersedia untuk bawa mereka ke alam mistik tu. Mereka terus bergerak ikut si hitam. Walaupun dalam gelap malam, tapi lorong tu cerah macam ada cahaya. Lorongnya pun bersih tanpa ada pokok-pokok yang berjuntaian. Kabus yang menyelubungi dekat depan seakan semakin menjauh dan si hitam akhirnya hilang di telan kabus. Suasana terasa amat sunyi. Mereka terus melangkah tanpa ada sesiapa pun yang bersuara. Terasa macam mengembara di alam mimpi. Akhirnya perjalanan mereka terhalang dengan kabus yang tebal. Tak nampak apa-apa dekat depan. Silakan masuk tuan hamba sekalian. Terdengar macam suara perempuan berbisik dari dalam kabus tebal tu. Mereka terpinga-pinga. Chu Hasan nampak kebingungan. Pak Long tunduk dan baca sesuatu. Mak Ayah toleh ke belakang. Seli tunduk terpaku. "Macam mana kami nak masuk? Kami tak nampak jalan," Chu Hasan menjawab. "Masuklah, jalan ada di sebalik kabus." Chu Hasan pun melangkah berhati-hati. Mereka ikut dari belakang. Redah kabus tebal tu. Terasa sejuk sampai ke tulang. Berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba muncul jalan yang besar dengan deretan api jamong terpacak berderetan di kiri kanan jalan. Ada 7 orang gadis cantik sambut kedatangan mereka. "Silakan tuan hamba, penghulu sedang menanti," kata salah seorang dari mereka sambil tunduk hormat. Dekat hujung jalan kelihatan sebuah rumah agam bagaikan istana. Mereka kebingungan, tapi macam dipukau terus dia melangkah ke arah istana itu. Beberapa lelaki yang bertubuh tegap menanti di gerbang pintu. Mereka dibawa ke tengah ruang rumah yang luas macam balairong seri istana. Dikelilingi ramai manusia lelaki dan wanita yang berpakaian kuning sedundun. Ada yang pakai tanjak dan mahkota, tapi semuanya tunduk diam membisu. Dekat ruang tengah ada 4 singgahsana. Paling kanan diduduki seorang lelaki bertubuh agak besar dan tegap, berambut paras bahu. Bila Abang Ani amati, ya, itulah tuan rumah siluman babi yang mereka singgah dan bermalam dekat rumahnya. Dan di singgahsana paling kiri adalah isterinya. Dada Abang Ani terasa berdegup kencang bila terpandang di antara mereka seorang lelaki muda yang berpakaian pengantin, dan di sebelahnya Mawar juga berpakaian pengantin. Rupanya mereka tengah adakan upacara persandingan. Si pengantin lelaki tu tunduk je. Mata Abang Ani dengan kawan-kawannya tertumpu pada pengantin lelaki. Bila pengantin lelaki angkat kepalanya perlahan, "Tajul!" Mak Ayah seakan menjerit. "Ya, dia sekarang dah jadi menantu kami. Dia sekarang suami Mawar," kata isteri siluman babi tu sambil tersenyum pada Tajul. "Ini mustahil. Ya, kami datang nak bawa dia pulang." Mustahil atau tidak, dia hak kami sekarang. Serentak dengan tu, makhluk-makhluk yang berjejeran di sekeliling tu pun ketawa juga bersahutan dan bergema. Mereka mula gelisah. "Tajul tak boleh tinggal sini, tak boleh kahwin dengan Mawar. Kita berlainan bangsa, dia bangsa kami, bangsa manusia," kata Pak Long. Disambut derai ketawa bergema lagi. Tiba-tiba Seli rebah dan tak sedarkan diri. Mak Ayah segera dapatkannya. "Apapun, kami tetap akan bawa Tajul pulang. Dari jauh kami datang, kami takkan kembali tanpanya." Kali ini Abang Gani pula bersuara. Rasanya rundingan cara baik tak
berguna lagi. Kalau begitu sediakan galang gantinya. Kita sudah berjanji. Ambillah Tajul dan serahkan Anang Merah pada kami. Tidak, kedua-duanya kami akan bawa pulang. Mereka anak-anak kami, bangsa kami. Cik Hasan cabut golok di pinggang. Mak Ayah bersedia jaga Seli yang terbaring. Palung Arif keluarkan satu uncang dari poket, lalu seluk uncang tu dan genggam sesuatu. Mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Tubuhnya kelihatan menggeletar dan wajahnya kemerahan. Abang Ani genggam erat geliga sesumpahnya. Allahu Akbar. Pak Long bertempik dan lempar beras kuning dalam genggamannya ke sekitar kawasan. Tiba-tiba keadaan berubah. Semua makhluk-makhluk tu bertukar rupa berkepala babi melainkan Tajul. Rumah besar tu hilang dan bertukar jadi hutan rimba. Suasana amat tegang. Siluman-siluman tu bersedia untuk serang mereka. Pak Long Arif terus duduk bersila, pejamkan mata dan baca sesuatu. Cik Hasan dan Mak Ayah cabut golok dan bersedia. Abang Ani macam terkaku, tak tahu nak buat apa. Lembaga-lembaga manusia berwajah babi tu kepung mereka, menyeringai dengan mata merah menyala. Tak ada lagi istana indah, yang ada hanyalah hutan rimba. Tiba-tiba Pak Long bagi syarat suruh mereka semua duduk bersila macam dia. Lembaga-lembaga tu mula datang dekat mereka. Tinggal beberapa meter je, Pak Long terus bertakbir dan tepuk tanah. Allahu Akbar. Pap. Serentak lembaga-lembaga tu gaib dan terjelopok sekujur tubuh. Tajul, pekik Mak Ayah. Tajul nampak sangat lemah dan pucat dengan pakaian compang-camping, wajah cengkung. Alhamdulillah, Pak Long Arif pangku tubuh Tajul dan terus baca surah-surah ruqyah tertentu lalu tiup ke umbun-umbun Tajul. Mereka semua hanya perhati dengan penuh debaran. Tak lama kemudian, akhirnya Tajul mula buka mata. Tapi dia nampak macam orang baru bangun tidur. Tiba-tiba, Abang Ani perasan sesuatu dan cepat-cepat dia berpaling ke belakang. Seli mana? Semua menoleh. Seli yang tadinya pengsan dekat belakang tiba-tiba hilang. Tapi hati Abang Ani tergerak sesuatu. Salah satu pokok besar dekat situ nampak agak lain. Banirnya membentuk macam wanita dan bahagian bawahnya ada lubang besar macam gua kecil. Tu, Abang Ani tunjuk arah pokok tu. Cik Hasan dan Mak Ayah bangun dan hampiri pokok tu. Betul jangkaan Abang Ani. Seli masih belum sedar, macam peluk batang pokok tu. Cik Hasan tarik Seli dan ribanya. Pak Long Arif baca ayat kursi dan azan di telinga Seli. Lepas tu Seli terus sedar. Nasib baik perjalanan balik tak ada gangguan apa-apa. Setelah seminggu barulah Tajul pulih sepenuhnya. Dan atas nasihat Pak Long, Tajul bersedia pulangkan semula buluh tumpat tu ke tempat asalnya. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.